Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Profesor Dr. Rozaini binti Khairuddin serta tenaga pengajar Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Kebangsaan Malaysia dan rakan-rakan seperjuangan yang saya hormati. Izinkan saya memulakan bicara dengan serakap pantun. Melati kuntum, tumbuhnya melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum. Mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Dengan ini, saya mulakan pembentangan saya mengenai tokoh pilihan saya iaitu John Piaget. Di sini saya akan membentangkan siapakah John Piaget dan mengapa saya memilih beliau sebagai tokoh psikologi pilihan saya. Dan kita mulakan dengan latar belakang peribadi beliau. John Piaget dilahirkan di New Seychelles, Switzerland. Tarikh lahir beliau adalah pada 9 Ogos 1896 dan tarikh kematian beliau adalah pada 16 September 1980 yang lalu, iaitu pada usia beliau 84 tahun. Pendidikan beliau pula, Piaget ni mula menunjukkan minat dalam bidang biologi semasa beliau muda lagi. Beliau memperolehi ijazah Doktor Falsafah dalam bidang biologi dari Universiti New Seychelles pada usia 21 tahun yang sangat muda, pada usia yang teramat-amat muda. Dan pengaruh dari filosofi, psikologi dan epistemologi memimpinnya ke bidang psikologi kanak-kanak, iaitu bidang yang sangat beliau minat. Apakah sumbangan beliau dalam bidang psikologi? Beliau telah mengetengahkan dan menyumbangkan teori kognitif. Apa ni teori kognitif? Piaget terkenal dengan teorinya mengenai perkembangan kognitif kanak-kanak, di mana beliau mengkaji cara kanak-kanak memahami dunia sekeliling mereka. Macam dalam gambar rajah ni, manusia membesar mengikut pertumbuhan yang normal. Dan seiring itulah pemikiran kita akan mengikut pertumbuhan umur kita dengan sejajar. Dalam teori ini juga, beliau mengenal pasti peringkat utama dalam perkembangan kognitif manusia, dari peringkat sensori motor masa kita mula-mula lahir sehingga umur 2 tahun, macam mana kita mula untuk merangkak, berjalan, bercakap dan sebagainya. Kemudian daripada kita umur 2 hingga 7 tahun, iaitu peringkat praoperasi. Kemudian peringkat operasi konkret daripada kita umur 7 sampai 11 tahun. Dan kemudian peringkat yang terakhirlah peringkat operasi formal daripada kita atas pada 11 tahun sampailah sekarang sebelum kita meninggal dunia, iaitu peringkat dewasa. Inilah teori-teori kognitif development oleh Piaget. Seperti saya katakan tadi, beliau telah mengenal pasti 4 peringkat utama dalam perkembangan kognitif manusia. Dan gambar yang sama yang seperti saya nyatakan tadi, perkembangan kognitif adalah mengikut peringkat umur sehingga dewasa. Piaget juga telah memperkenalkan idea bahawa kanak-kanak menyusun maklumat baru dengan mengintegrasikan mereka ke dalam pengetahuan yang sedia ada, iaitu asimilasi. Ataupun diorang tengok, diorang belajar, diorang faham dan diorang akan interpretkan benda tu. Atau mereka akan mengubah pengetahuan mereka untuk menyesuaikan maklumat baru atau akomodasi lah. Apakah teori yang berkaitan dengan pengaruh dalam psikologi pendidikan? Teori daripada Piaget. Di antaranya adalah Piaget memberikan sumbangan besar dalam bidang pendidikan dengan menunjukkan bahawa pendidikan harus memahami tahap perkembangan kognitif kanak-kanak dan menyusun pengajaran mengikut tahap tersebut. So, idea yang dipertengahkan dan teori yang diketengahkan dan dicipta oleh Piaget ini telah membantulah sistem pendidikan kita sehingga menjadi yang sangat-sangat maju. Dan pendekatan learning by doing, iaitu belajar melalui tindakan, adalah inti dan asas dalam kaedah pengajaran dan kajian yang Piaget lakukan. Apakah berkaitan dengan masyarakat masa kini? Teori-teori Piaget ni banyak kaitannya dengan masyarakat masa kini.
Okey, di antaranya teori-teori Piaget ni terus memainkan peranan penting dalam bidang pendidikan dan pembangunan kanak-kanak. So, pemahaman mengenai tahap perkembangan kognitif kanak-kanak ni membantu guru dan ibu bapa seperti kita untuk menyusun pendekatan pengajaran dengan lebih berkesan. So, kita akan mengajar anak kita memberi pelajaran seiring dan seimbang dengan proses pertumbuhan mereka. Dan prinsip asas Piaget ni juga mengenai konstruktivisme masih menjadi asas untuk memahami macam mana individu membangunkan pemahaman mereka dalam masyarakat masa kini. Apakah pengiktirafan dan warisan daripada John Piaget ni? Seperti yang diketahui umumlah, John Piaget ni diiktiraf menjadi salah seorang pengidea atau pemikir utama dalam bidang psikologi dan pendidikan. Siapa yang tak kenal dengan John Piaget kan? Warisan beliau terus mempengaruhi banyak bidang dari segi psikologi, perkembangan hingga pendidikan awal kanak-kanak. Dengan ini, saya tamatkan pembentangan saya dan terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Rozaini binti Khairuddin di atas ilmu serta tunjuk ajar yang Profesor berikan kepada saya. Dengan itu, saya akhiri pembentangan saya ini dengan serangkap pantun. Bunga raya di atas para, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur dan bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.